54 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,269. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Terdapat 20 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru yang telah dikesan melibatkan 17 kes. Kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana 3 daripadanya iaitu kluster Kampung Menengah Staff House, kluster Medait Enterprise Staff House, Jangsak dan kluster Mata-Mata Construction Site adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 8 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 160 kluster. Manakala terdapat 17 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 83 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,645 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 526 kes. Dan di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 4 adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, 1 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 1,465 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 561,606 ujian. Menteri Kesihatan dalam sidang media yang sama juga mengongsikan pada 14 November 2021 sebanyak 3,941 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19, termasuk 1,843 daripadanya adalah golongan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Sementara itu, 89.1% daripada jumlah penduduk negara telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, manakala 70.1% daripada jumlah penduduk negara telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 43,064 orang, iaitu 99.5% telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 dan seramai 40,125 orang, iaitu 92.7% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Di antara 7 November hingga 13 November 2021, alhamdulillah tidak ada mukim yang mempunyai melebihi 80 kes positif. Walau bagaimanapun, terdapat 2 buah mukim yang mempunyai kes positif di antara 40 ke 80 kes. Mukim-mukim tersebut adalah Mukim Sengkurung dengan 69 kes dan Mukim Gadong A 53 kes. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 16 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 13 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Antigen Rapid Test ART merupakan salah satu langkah berhati-hati bagi mengenal pasti sama ada individu terbabit positif COVID-19 atau sebaliknya.
Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, sektor swasta sangat digalakkan untuk membuat ART seperti mana yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan iaitu sekurang-kurangnya 2 minggu sekali. Yang telah menerima vaccination 2 dos boleh dah hadir bekerja di Pelaksanaan program vaksinasi kebangsaan bagi para pelajar berumur 12 hingga 17 tahun dari Persekolahan Aram dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan lagi hari ini. Tertumpu di pusat vaksinasi Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, lebih 3,000 pelajar terlibat. Pada sebelah pagi tadi, seramai 1,431 pelajar dari Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengeran Anak Haja Soleha menerima suntikan dos pertama vaksin Pfizer-BioNTech. Sebelum menerima vaksin, para pelajar terlebih dahulu mengimbas kod QR melalui aplikasi Bruhal dan menjalani pemeriksaan suhu badan. Manakala pada sebelah petang, 305 pelajar dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan 139 pelajar dari Sekolah Menengah Aram Laki-Laki Hassan Al-Bolkiah menerima suntikan vaksin COVID-19. Program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar-pelajar berumur 12 hingga 17 tahun dihasrat dapat mendukung hasrat negara dalam mengekang penyebaran pandemik dan mencapai kadar kawalan yang dihasratkan. Perkhidmatan klinik vaksinasi bergerak COVID-19 hari ini diteruskan lagi ke Mukim Lamunin, Mukim Ukom, Mukim Rambai dan sekitarnya. Perkhidmatan berkenaan dilaksanakan di Pusat Kesihatan Lamunin selama 3 hari dan akan diteruskan pada hari Rabu dan Khamis ini. Seramai 326 penduduk Mukim Lamunin hari ini menerima suntikan vaksin COVID-19 menerusi perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak ke Mukim berkenaan. Perkhidmatan ini khusus bagi penduduk yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19 dan bagi penduduk kampung yang dijadualkan untuk suntikan vaksin dos kedua. Bagi orang ramai yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke klinik vaksinasi COVID-19 bergerak di Pusat Kesihatan Lamunin disebabkan masalah kesihatan, mereka hendaklah memaklumkan kepada ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Perkhidmatan ini merupakan sebagai usaha kerajaan memudahkan para penduduk di kawasan berkenaan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Dapat menolong orang-orang sekitar kampung, tidak perlu pergi ke bandar lah. Sebab senang sikitlah untuk mempermudahkan orang-orang yang tinggal di kampungan dan yang tidak ada mempunyai kenderaan, dan orang-orang tua pun senanglah juga untuk mendapatkan vaksinasi ini lah. Alhamdulillah, dengan tindakan Kementerian Kesihatan ini saya sangat-sangat bersyukurlah yang mana telah berusaha sebagai barisan hadapan untuk menentukan rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini mengambil usaha-usaha yang sepatutnya telah yang disarankan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Mulia. Perkhidmatan vaksinasi bergerak, klinik bergerak ni, it's a very good opportunity for everyone, individual mukim to get themselves vaccinated, and then even yang rumah ke rumah di pendalaman is very good for orang yang kurang upaya, payah berjalan, so it's easy for them lah. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan dari pelbagai pihak di negara ini dalam sama-sama membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Suruhanjaya Tinggi Malaysia Bandar Seri Begawan menyampaikan sumbangan cek berjumlah RM8,000 bagi COVID-19 Relief Fund 2021. Sumbangan diserahkan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam, kepada Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Penyerahannya diadakan di Kementerian Kesihatan. Juga menghulurkan sumbangan DCH Orega
dan Bank of China. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan bolehlah berhubung terus dengan MOH Emergency Operation Center melalui talian 729-5712 per waktu bekerja. Perpustakaan Universiti Teknologi Brunei UTB mempunyai koleksi lebih 50,000 jilid buku termasuk hasil derma dan kira-kira 1,000 unit koleksi media selain mempunyai 2 pangkalan data dalam talian iaitu Scopus dan Science Direct. Ini membolehkan para pelajar dan kaki tangan mendapat sumber maklumat terbaik dengan penerbitan penyelidikan berkualiti tinggi dan terkini dari seluruh dunia. Naib Chancellor UTB berkata demikian semasa majlis pelancaran Profesor Maria Mirza Khani Shelf, iaitu koleksi buku-buku yang didermakan oleh Kedutaan Republik Islam Iran di negara Brunei Darussalam kepada UTB petang tadi. Tambah Profesor Dr. Dayang Hajar Zohrah binti Haji Sulaiman, Perpustakaan UTB secara beransur-ansur juga menambah koleksi e-buku teks sebagai sumber maklumat terkini. Majlis penyerahan buku secara maya itu disaksikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Said Khatib Zadeh, Jurucakap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Republik Islam Iran. Sementara itu, Puan Yang Terutama Humaira Rigi, Duta Besar Republik Islam Iran ke negara ini semasa majlis tersebut berkata, sumbangan koleksi tersebut merupakan langkah penting ke arah mempromosikan kerjasama sains dan akademik antara kedua buah negara. Profesor Maria Mirza Khani Shelf mengandungi 30 penerbitan yang menggariskan sumbangan yang diberikan oleh cendekiawan terkenal dalam pelbagai bidang. Masyarakat disuruh untuk bersikap lebih terbuka dan responsif kepada tindakan dan pendekatan pihak kerajaan dalam membawa negara keluar daripada penularan wabak COVID-19. Intervensi dalam langkah-langkah kawalan dan keselamatan akan tetap diteruskan dan digiatkan berlandaskan penerapan prosedur operasi standard SOP yang telah dikemaskini oleh pihak kerajaan, antaranya menerusi pelaksanaan operasi pulih. Ia adalah bagi memastikan keupayaan penjagaan kesihatan awam semasa fasa peralihan nanti akan sentiasa terjamin dan dipatuhi sepenuhnya. Ketika negara menyusuri fasa peralihan, penekanan terhadap disiplin dan tingkah laku masyarakat akan diambil kira sebagai penentu kejayaan dalam keberhasilan pembendungan penularan wabak COVID-19. Sempena Bulan Bahasa 2021, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei DBP akan menganjurkan peraduan menulis cerpen dan kritikan sastra bahana DBP 2021 hingga 2022. Peraduan dibahagikan kepada 2 kategori cerpen iaitu genre penulisan kreatif, hasil gabungan estetika dengan persoalan yang dikemukakan oleh para penulis dan kritikan sastra iaitu genre non-kreatif yang mendefinisi, menyoroti, menilai, membincangkan dan menghurai sesebuah karya kreatif. Peraduan dibukakan kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam berumur 18 tahun ke atas. Syarat peraduan dan borang penyertaan boleh diketahui dengan mengimbas kod QR yang tertera dalam poster. Tarikh tutup peraduan pada hari Khamis, 31 Mac 2022 pukul 4 petang. Sebarang keterangan lanjut boleh berhubung dengan urus setia peraduan menulis cerpen dan kritikan sastra bahana DBP 2021 hingga 2022 melalui talian 238-2511, sambungan 138, 145 dan 224.